Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi dalam siri Pedoman Hati, dibawa terus langsung daripada Masjid Al-Istiqamah. Hari ini adalah pertemuan kita yang keempat, dan di dalam pertemuan sepanjang 3 kali pertemuan ini kita dah membicarakan pelbagai berkenaan dengan akhlak, sikap, hati seseorang. Termasuklah kita cerita tentang silaturrahim, kita cerita tentang keadaan pembaziran, dan pelbagai lagi yang telah kita sentuh di dalam setiap daripada perbincangan kita. Hari ini saya nak sentuh dan saya nak bawa satu lagi perkara yang boleh merosakkan hati seseorang, yang kita panggil sikap tersebut sangka buruk, ataupun dalam bahasa Arabnya kita sebutkan su'udzan. Su'udzan. Baik, su'udzan ni adalah sikap bersangka buruk. Sikap yang tidak baiklah, sikap bersangka buruk ni. Dan di dalam pertemuan kali ini saya nak sebutkan tentang tarbiyah diri di bulan Ramadan untuk menghilangkan sikap sangka buruk. Maksudnya sangka buruk itu kita usahakan bagaimana dengan bulan Ramadan ataupun wujudnya Ramadan ini akan membantu, mendorong kita, menjadikan kita menjadi insan yang lebih tinggalkan sifat-sifat su'udzan ataupun sangka-sangka buruk tadi. Baik. Antara lain disebutkan Ramadan adalah bulan latihan dan bulan untuk melahirkan seorang individu Muslim yang benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua jelas dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 183, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ba'a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan buat umat-umat sebelum kamu, moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, itulah sebenarnya tujuan, hasil yang kita mahukan sebagai seorang Islam, seorang Muslim ni. Selain daripada melihat puasa itu satu tanggungjawab, puasa itu satu kewajipan. Maksudnya kalau buat, ia ada pahala. Kalau tinggalkan, maka akan menjadi satu dosa yang besar. Bukan sekadar itu, kita juga melihat apa yang akan terjadi kepada seorang Muslim yang amalkan puasa ini. Dia akan menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuan utama. Maksudnya pengharapannya adalah menjadi hasilnya, end result dia akan menjadikan orang itu bertakwa. Jadi ini puasa ini sebagai satu latihan. Baik. Kedua, setiap Muslim diajar dalam tempoh latihan ini untuk menjaga tindakan. Takkanlah puasa itu tiba-tiba secara magic terus menjadikan orang itu bertakwa. Tidak. Dia macam satu camp latihan. Dia macam satu kursus, di mana dalam kursus tersebut ada, apa kita kata, dia ada macam segmen-segmen, dia ada bahagian-bahagian yang merubah seorang daripada asalnya dia macam orang yang pemarah, misalnya anger management punya course ke, misalnya dia datang sebagai seorang pemarah, kemudian ikuti sedikit demi sedikit latihannya, program-programnya, dan akhirnya dia menjadi insan yang lebih baik selepas itu. Jadi ini yang sebabkan setiap Muslim diajar dalam tempoh latihan ini untuk jaga tindakan. Sebab itu di dalam bulan Ramadan, ketika seorang itu berpuasa, baik, kita tahu ada beberapa bahagian puasa ni yang membatalkan. Makan, batalkan. Minum, batalkan. Melakukan hubungan suami isteri, membatalkan puasa. Nah, itu kita cerita daripada sihah, daripada sudut sah ataupun tidak sahnya puasa tersebut. Kemudian kita ada satu sudut lagi, qabul, penerimaan. Mungkin saja ibadah tersebut sah, tetapi penerimaan Allah terhadap ibadah tersebut tak ada. Solat misalnya, dari sudut zahir, kita lihat seorang yang solat dengan berwuduk cara yang betul,
dengan melaksanakan semua apa kita kata rukun-rukun syaratnya, physically solat tersebut sah. Tetapi kabul, penerimaan Allah terhadap solat tersebut, imannya ada unsur dalaman. Sama juga ketika kita berpuasa, kan? Tak makan, tak minum, tak hubungan suami isteri, itu mubtilatus siam, perkara-perkara yang membatalkan siam, yang membatalkan puasa. Memanglah kita jaga, baiklah puasa kita sah. Tetapi ada perkara-perkara yang merosakkan puasa tersebut. Bila kita gagal mengawal lidah kita, tindak tanduk kita, penglihatan kita, pendengaran kita, pokoknya panca indera kita tidak dijaga dengan baik ketika kita sedang berpuasa, itu akan mengakibatkan kabul, penerimaan puasa itu terjejas, mengakibatkan kualiti puasa tersebut akan rosak. Jadi ini kan satu macam program yang bila seorang tu dia berpuasa, dia akan tenang, jiwa dia akan dia perhalusi, tindak tanduknya akan dia lihat supaya amalannya terjaga. Kalau dia terbiasa buat perkara tersebut, contoh kita kata misalnya dalam bulan Ramadan dia benar-benar jaga-jaga, kita nak cerita mengumpat pasal orang, dia macam tak boleh, aku puasa tak boleh mengumpat. Perkara itu dah jadi satu kebiasaan. Sampai di luar Ramadan, sampai di luar dia berpuasa pun, dia akan rasa macam takutlah kalau mengumpat ni, macam jadi satu kesalahan yang memanglah dia besar. Maksudnya takut sangat sebab kerana besarnya kesalahan tersebut. Tapi kalau orang tu dah biasa mengumpat satu perkara yang normal, satu perkara yang tak ada perasaan lah bila kita buat perkara tersebut, kan? Baik. Maka buruk sangka sesama Muslim adalah antara, tadi kita sebutkan, dia kawal pergerakan, kawal tuturan dia, kawal dalamannya hati. Maka buruk sangka adalah salah satu penyakit hati yang boleh mengurangkan pahala ibadah puasa, kan? Dan ini adalah satu perkara penyakit yang boleh menyerang siapa saja, kan? Penyakit ini sebab kita sebut penyakit hati. Syaitan, walaupun secara umum kita sebutkan sufida syaitin, di rantai syaitan ketika bulan Ramadan ni, tetapi dia meninggalkan lagi virus-virus ni masih kekal, hawa nafsu itu masih kekal, yang telah dia didik untuk meneruskan perjuangannya ketika bulan Ramadan. Perjuangannya adalah buat apa sahaja yang boleh memburukkan akhlak seseorang, buat apa sahaja yang boleh merosakkan amalan seseorang. Jadi dia hati ni syaitan dah didik, syaitan dah bisikkan, syaitan dah ajar hawa nafsu supaya merosakkan hati seseorang. Salah satu dengan cara buruk sangka, dengan cara kita memikirkan sesuatu yang tidak baik terhadap teman kita, terhadap Muslim yang lain. Ini merosakkan jiwa kita. Bahkan apabila adanya buruk sangka, iaitu su'udzan pada diri seseorang, maka sudah pasti pula keinginan untuk mencari kesalahan. Bila dah ada su'udzan, first kali ni datang sangka buruk. Sangka ni maknanya dalam perasaan kita, dalam hati kita, dia ni biar betul je, dia je, dia derma tu betul ke, dia ikhlas. Itu kan sangka buruk. Selepas datang sangka buruk, takkanlah kita duduk diam. Orang yang sangka buruk ni, dia akan menzahirkan, dia akan confirmkan yang sangkaan buruk dia itu, sangkaan dia itu tepat. Dalam diri dia bukan sangka buruk, dalam diri dia tu bersangka benda yang betul lah. It's all about fact or not lah, kan? Benda yang tepat atau benda yang tidak tepat. Padahal kita kata ini cerita ni it's all about positive or negative thoughts. Itu perbincangan kita. Su'udzan adalah negative thoughts. Walaupun dia betul, kalau kita fikir benda yang tak baik, dia jadi negatif. So, jadi kita orang yang sangka buruk pada seseorang, sangka yang tak baik pada seseorang, apa yang akan berlaku? Dia akan berusaha untuk cari kesalahan orang tersebut. Dia akan cari 1001 jalan, dia korek sana korek sini untuk pastikan betul tak orang tersebut buat salah. Seperti sangkaan dia. Maka dia akan mencari apa? Mencari kesalahan. Memanglah kadang-kadang orang tersebut buat kesalahan, tetapi kesalahan itu cuba untuk ditutup. Maka bila dia buka kesalahan tersebut, dia mengorek mencari kesalahan itu, maka itu sudah membuka aib seseorang, sudah membuka sesuatu yang seseorang itu cuba sembunyikan kerana beliau malu akan perkara tersebut. Beliau segan apabila perkara tersebut orang ketahui. Kita membuka aib seseorang ataupun kita membuka kelemahan seseorang. Kadang-kadang ialah perkara yang memang bukan dia buat salah, tetapi itu memang sesuatu yang melemahkan dia, kecacatan yang ada, kekurangan yang ada pada diri dia. Kita korek, kita kata dia sebenarnya pelat, dia sebenarnya sebuah S tak betul, dia sebenarnya begini, sebenarnya begitu.
hingga akhirnya mendedahkan kelemahan orang itu. Baik, jadi apa yang kita boleh buat? Keimanan dan ketakwaan seseorang itu perlu ditingkatkan. Itu saja yang boleh mengurangkan rasa buruk sangka, yang membuatkan bila kita nampak seseorang, nampak kelemahan seseorang, nampak kekurangan seseorang, kita tunduk, kita menjadi orang yang insan yang tawaduk, patuh, dan kita melihat dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Allah, kesiannya orang tersebut. Kita cuba bantu dengan perkara-perkara yang boleh kita bantu. Tapi ini bukan kita bantu, kita buruk sangka, kita cari kesalahan. Baik, larangan berburuk sangka ini adakah Allah SWT sebut di dalam Al-Quran? Yes, Allah SWT sebut dalam surah Al-Hujurat pada ayat ke-12. Kata Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu kathiran minadh-dhann. Jauhilah banyak ataupun jauhilah sebahagian besar daripada sangkaan-sangkaan buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Kerana sebahagian daripada sangkaan-sangkaan buruk itu adalah dosa. Maknanya banyak daripada sangka-sangka buruk ni akan mendatangkan hanya dosa. Kemudian Allah sebut wala tajassasu, dan janganlah cari keaiban orang dan janganlah cari kesalahan-kesalahan orang. Jadi jelas dalam Al-Quran Allah SWT telah sebutkan kepada kita supaya kawal diri, supaya kontrol diri kita, jangan sampai kita merasa atau kita adakan dalam diri kita ni sifat buruk sangka, sifat menyangka sesuatu yang negatif, yang tak baik pada orang. Akibatnya kita akan berusaha mencari kesalahan orang tersebut. Baik. Selain daripada ayat Al-Quran, juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang serupa, maksud yang serupa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah kamu daripada tindakan berprasangka buruk, daripada adh-dhann. Hati-hati dengan dhann, iyyakum wadh-dhann. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Kerana prasangka buruk itu adalah dusta semata-mata, kata Rasul. Ada akdzabul hadits adalah dusta-dusta ucapan. Wala tahassasu, kemudian janganlah kamu saling mencari keburukan orang. Wala tajassasu, dan juga jangan saling mengintip tentang keadaan orang, ataupun tahasadu, saling hasad dengki. Wala tadabaru, dan juga jangan saling membelakangi antara kita dengan orang lain. Nampak je orang, kita alamak, cabut-cabut lari pergi tempat lain. Wala tabaghadu, dan juga jangan saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka the concept of muslim ni adalah untuk sentiasa bersaudara. Itu sebabnya kita dapat lihat daripada bulan Ramadan, anda dapat lihat sebenarnya bulan Ramadan ni bukan amalan ibadah sendiri-sendiri, tetapi amalan secara jama'i. Semua orang, baik kaya miskin, baik yang bertakwa yang kurang bertakwa, siapa saja orang yang namanya beriman muslim, diperintahkan supaya berpuasa. Ini menunjukkan kesamarataan bagi semua orang. Baik, itu satu. Kemudian bila kita berpuasa kan, kalau pada keadaan yang biasalah, bukan keadaan sekarang, kita ada iftar secara jamaah, kita ke masjid untuk solat tarawihnya, kemudian kita ada tadarus, mungkin bersama-sama, pokoknya lakukan secara jamaah supaya kita nak capai matlamat untuk kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kerana bila kita melihat orang di hadapan kita tu as if dia adalah our own brothers and sisters, maka itu akan membuatkan kita tak ada sangka buruk lah. Kita, macam mana kita nak sangka buruk? Ini adik saya, ini abang saya, ini kakak saya, ini macam keluarga saya. Macam mana kita nak sangka buruk? They are dear to us, they are very near to us. Kan itu nak kena wujudkan perkara tersebut. Bila kita nampak orang, kita nak kena ada pandangan tersebut. Baik. Jadi untuk kita tutup, rumuskan kita sebutkan, berdasarkan perbincangan serta dalil yang telah dinyatakan, beberapa perkara harus kita ambil perhatian oleh kita semua, iaitu Ramadan merupakan bulan untuk membina ketakwaan. Itu tak boleh tidak, kita tak boleh nafikan. Ramadan adalah satu bulan bonus untuk kita capai atau naikkan lipat ganda, multiply our ketakwaan ni. Jadi orang yang jadi lebih bertakwa, tapi mesti elakkan sifat buruk sangka
sangka. Kedua, kebanyakan buruk sangka itu seperti mengintip, mencari aib orang. Ini semua sifat-sifat tercela. Perbuatan dosa, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan perbuatan dosa, tinggalkan. Jangan buat perkara tersebut. Ketiga, mencari aib dan kesalahan sesama mukmin adalah sejenis penyakit hati. Ini adalah penyakit hati yang membawa kepada kerosakan hati. Lama-lama hati tersebut makin lama makin gelap, makin hitam, makin tidak ada sinar cahaya, maka tidak ada apa yang dia lihat kecuali semuanya keburukan, tidak ada kebaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang putih dalam diri kita ini, supaya kita dapat melihat muslimin yang lain, orang-orang di hadapan kita ini dengan pandangan-pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang, sehingga kebaikannya adalah selain kita tinggalkan dan tidak berdosalah kerana tidak ada su'udzan, kita dapat menggembirakan jiwa kita, hidup dalam keadaan tenang, hidup dalam keadaan aman, jauh daripada stres. InsyaAllah, semoga Allah SWT kumpulkan kita satu masa nanti di syurganya bersama dengan para anbiya, para syuhada, salihin dan muttaqin. InsyaAllah, semoga Allah terima segala amalan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kita mohon Allah SWT terima segala amalan kita di bulan suci, bulan Ramadan Mubarak yang penuh dengan keberkatan. Allah angkat daripada kita segala wabak, segala penyakit. Allah gantikan dengan kehidupan yang lebih baik, dan teruslah kita kekal bersatu padu. Semoga kita dapat mengatasi segala keadaan-keadaan yang mencabar, dugaan-dugaan yang Allah turunkan buat kita. Pastinya inna ma'al usri yusra. Nanti selepas kesusahan ada kesenangan, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High.